Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin Ibn Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita berhenti mana itu tak ada tanda ni. Baik. Kita berhenti dan diambil daripada berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya, kepada Allah itu dua pula. Saya rasa situ dah sebenarnya. Dah sambungnya hari ininya. Dan diambil, yakni diambil faham. Kalau dalam Arabnya dia buat mari ibarat wa yukhadhu ay wa yufhamu. Lagu tu dah. Wa yukhadhu ay wa yufhamu. Diambil, yakni diambil faham. Wa yukhadhu ay wa yufhamu. Tu dan diambil, yakni difaham, diambil faham maknanya. Diambil reti, diambil faham, daripada berkehendak, daripada kita kata berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya, kepada Allah Ta'ala itu, diambil faham berapa? Tu. Diambil faham pula, diambil fahamnya dua pula, dua makna pula, dua perkara pula. Tu bila sebut kata tiap-tiap barang selain daripada Allah, masih wallah, perkara selain daripada Allah ni semua berhajat kepada Allah, semua berkehendak kepada Allah,
semua tak boleh lepas dengan Allah. Bila sebut kata semua tu fuqara'u ilallah, antumul fuqara'u ilallah, reti pula dua perkara. Tu kalau orang tu tak reti dua perkara ni, artinya dia tak mengiktikadkan tiap-tiap perkara ni berhajat kepada Allah. Dia tak mengiktikadkan tiap-tiap perkara ni tak boleh lepas dengan Allah. Itu berat tu. Apabila dia tidak mengiktikadkan tiap-tiap barang selain daripada Allah ni tak boleh lepas dengan Allah, tiap-tiap perkara selain daripada Allah tu berhajat kepada Allah, berkehendak kepada Allah, tak boleh lepas dengan Allah, dia tak iktikad lagu tu. Berarti sama ada dia mengiktikad ada Tuhan lain pada Allah, ataupun tidak ada Tuhan lain, tetapi Allah ni bukan Allah Ta'ala yang menjadi. Semua tu orang panggil kufur belaka tu. Tu kufur belaka iktikad lagu tu. Tengok. Tengok mana? Mana dua pula hak kita reti, kita faham daripada kata berhajat tiap-tiap barang yang lain daripada Allah tu kepada Allah, maknanya tak boleh lepas. Tiap-tiap barang lain kepada Allah tu tak boleh lepas dengan Allah. Reti pula dua perkara. Pertama, badal pada kata dua. Pertama hak kita dapat reti bila sebut kata antumul fuqara'u ilallah dalam Quran sebut. Ataupun hak dalam Quran Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Bila Allah Ta'ala sendiri kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian semua tak boleh lepas dengan Allah. Tengok. Faham dengan firman Allah Ta'ala kata tak boleh lepas kalian semua dengan Allah. Faham apa dia pertamanya? Baharu alam dengan sekaliannya. Tuh alam ni baharu bihudusil alami. Bihudusil alami. Tu lalu dalam kitab yang ambil dalam matan Sanusi ni kalau tak silap, bi asrihi kalau tak silap, dengan sekaliannya tu bi asrihi. Boleh pergi cek dalam kitab matan Sanusiyah kalau tak silap saya lah. Saya Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani ni dia ambil, orang panggil daripada kitab matan Sanusiyah atau matan Ummul Barahin. Yang ambil situ. Kalau tak silap saya bunyi dia baharu alam dengan sekaliannya bihudutsil alami bi asrihi kalau tak silap gitu. Kalau hak Arab lah. Dalam kitab matan Sanusi. Baik. Bila Tuhan kata antumul fuqara'u ilallah, kalian semua tak boleh lepas dengan Allah, berarti kita semua ni ialah baharu, sebab tak boleh lepas dengan Allah. Berarti kita semua ni baharu, tak boleh lepas dengan Allah. Artinya nak ada kita ni berhajat kepada Allah yang mengada. Bukan setakat bila kita nak ada tu kita berhajat kepada Allah yang mengada. Nak berkelip mata, nak makan nasi, nak lapar, nak kenyang, nak ngatuk, nak gapo sekalipun, tak ada satu puye, tak ada satu ketika, tak ada satu masa, tak ada satu peluang ia boleh lepas kita daripada berhajat kepada Allah. Tu tengok deh. Walaupun kita tak berasa berhajat. Ingat baik tu. Kita tak berasa lah berhajat ke Tuhannya. Bila berasa berhajat ke Tuhan? Tain semaya hajat. Tu tak berasa berhajat ke Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Duk minta dengan Tuhan. Tain tak ada hajat apa, tak semaya hajat, tak ada berasa berhajat. Walau tak berasa berhajat pun, hakikatnya kita berhajat senantiasa. Artinya tak boleh lepas dengan Tuhan senantiasa. Itu maksud.
Tu daripada tak ada kepada ada tu berajak ke Tuhan dah. Berajak ke dia dah. Tak lepas dengan dia dah. Dia dia ada kita daripada tak ada kepada ada. Lepas bila ada ni pula, tak lepas-lepas kita daripada berhajat ke dia. Tak boleh lepas dengan dia. Maka kerana itulah ulama tasawuf kata nikmat ni ada dua. Tu nikmat ni ada dua sekira-kira ijma'nya. Mana? Pertamanya nikmat ijad dia panggil. Nikmat dimengadakan kita daripada tak ada kepada ada. Itu nikmat yang pertama. Tu besar tu nikmat ijad. Nikmat Allah Ta'ala mengadakan kita daripada tidak ada kepada ada. Tu. Jadi kalau kita tu tidak dijadikan oleh Allah, bagaimana kita nak dapat kecak apa yang kita dapat kecak, keseronokan apa yang kita dapat seronok, kehidupan apa yang kita dapat hidup, perasaan apa yang kita dapat rasa di dunia sekarang ni. Maka nikmat besar yang pertamanya ia nikmat ijad, katanya ulama tasawuf. Iaitu nikmat Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Itu. Kemudian yang keduanya dipanggil nikmat imdad. Itu. Nikmat pertama tadi ijad. Ijad alif ya jing alif dah. Ijad dia panggil. Kemudian itu nikmat imdad. Imdad alif mim da alif dah. Gitu. Imdad. Apa imdad? Nikmat pertolongan daripada Allah. Madad. Itu dah biasa dengar madad. Ayalah tu. Madad tu artinya pertolongan. Jadi bila kita tu dijadikan oleh Allah daripada tidak ada kepada ada, kemudian bila kita ada tu tak lepas-lepas, tidak ada masa sunyi kita daripada madad pertolongan daripada Allah. Nak nyawa, nak menapah, nak gapo sekalipun, semuanya tak boleh lepas dengan Allah. Itu nak cerita kata bahawasanya kita ni tu dah baharu sekaliannya kita. Maka bila Allah Ta'ala kata antumul fuqara'u ilallah, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Antumul fuqara' wallahu huwal ghaniyyul wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara' dalam ayat yang lain. Maka ulama pun ambil faham bahawasanya satu zat yang nak jadi Tuhan tu, yang nak dakwa kata diri dia Tuhan tu, mesti ada dua perkara. Mana? Ghani mutlak, satu istighnahu an kulli ma siwahu, dia tak berajak ke apa-apa selain daripada dia. Kemudian yang keduanya iftiqarun ilaihi, apa? Fakir semua sekali selain daripada dia kepada dia. Iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Tu berhajat ataupun tak boleh lepas, berkehendak berhajat tak boleh lepas tiap-tiap barang selain daripada dia tu kepada dia. Dia tak berhajat apa-apa, muga lain, semua benda lain tak boleh lepas dengan dia. Tu. Bila sebut kata muga lain semua tak boleh lepas dengan dia, bermakna muga lain ni semua baharu dengan sekaliannya. Itu. Ini isyarat nak tolak pendapat falasifah. Itu dah. Kerananya falasifah mengiktikadkan alam ni qadim. Tu tengok. Falasifah dia iktikad alam ini qadim. Maka kafir tak falasifah, kafir tu. Disebut dalam kitab-kitabnya, ulama kita Asy'ariyah Maturidiyah mengkafirkan fuq falasifah dengan katanya bithalathatin kafaral falasifatul aidah. Dengan sebab tiga perkara dikafirkan puak falasifah itu, tidak ada yang lainnya. Idza ankaruha wa hiyal musbattah. Kerana ingkar mereka itu akan tiga perkara itu, padahal tiga perkara tersebut sabit dengan dilalah qat'iyah yakiniyah. Mana yang pertama? Ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Yang pertama daripada tiganya ialah
ilmun bijuz'iyyin, ilmu Allah Ta'ala dengan secara halusi, dengan secara detail. Falasifah kata tidak, ilmu Allah Ta'ala hanya mengetahui dengan secara umum sahaja. Tuhan tahu dengan secara umum sahaja. Tu secara detail Allah Ta'ala tak tahu. Maka kafir falasifah, kafir. Memang. Tu sebab tu Qadariyah al-ula tu kufur. Sebab apa? Sebab mereka mengiktikadkan Allah Ta'ala tu tidak mengetahui akan sesuatu sebelum daripada adanya sesuatu. Tu innallaha la ya'lamul asya'a qabla wujudiha. Makhluk ni Allah Ta'ala tidak tahu sebelum daripada ada dia. Lepas tu bila Allah Ta'ala tahu, ya'lamu bihal asya', ya'lamu bihal asya' ba'da wuku'iha. Allah Ta'ala mengetahui segala perkara ni kemudian daripada berlaku tu baru Tuhan tahu. Artinya sebelum berlaku Tuhan tak tahu pun. Sudah. Sebab tu kufur Qadariyah al-ula. Qadariyah al-ula ni sebelum daripada kelahiran Imam Syafi'i itu sudah tak ada dah. Terpadam dah. Tapi nak cerita katanya ada pun orang yang pegang lagu tu. Tuhan ni tidak tahu dengan secara detail. Padahal dalam Quran kata innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha alimun bidzatis sudur. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala khabirun, mengetahui dengan secara halusi, dengan secara detail satu persatu akan bima ta'malun, akan apa barang yang engkau kerjakan. Akan apa barang yang engkau kerjakan pada batin, seperti juga Allah Ta'ala tahu dengan secara zahir, dan tahu Allah Ta'ala tu pula dengan secara detail satu persatu. Tu innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kita. Wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Memperderah ke suaramu atau memperlahankan suaramu, Tuhan kata wa asirru qaulakum aw jaharu bih, memperlahankan suara kamu atau memperkuat ke suara kamu, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kau sembunyikan dalam dada engkau. Maka Allah Ta'ala ilmunya mengetahui dengan secara halusi. Tiba-tiba orang falasifah kata tidak. Allah Ta'ala ilmunya hanya mengetahui dengan secara umum sahaja. Halus-halus ni, detail-detail ni Allah Ta'ala tak tahu. Jahil lah tu. Artinya, maka kafir fuak falasifah. Satu sebab. Ilmu bijuz'iyyin. Yang keduanya wahudusu awalimi. Ni kita ada baca ni. Wahudusu awalimi bi asrihi. Dalam ni dengan sekaliannya. Semua sekali takkid. Dengan sekaliannya tu takkid lah. Artinya baharu tu bukan sebahagian setengah-setengah dah. Semuanya. Sebab apa? Sebab ada juga satu kelompok dia mengiktikadkan alam ni memang baharu tapi tidak sekaliannya. Itu. Alam ni baharu tapi tidak sekaliannya. Apa tidak sekaliannya? Ada juga hak bahasa qadim. Mana? Dia kata Nur Muhammad tu qadim. Siap. Ni juga sesat, Sesat. Ini banyaklah terjatuh fuak-fuak yang mengaku tasawuf sufi tu. Mereka mengiktikadkan bahawasanya alam ini terjadi, diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tu pula qadim seperti Allah Ta'ala. Kerana nur itu cahaya daripada zat Allah Ta'ala katanya, maka qadim juga Nur Muhammad. Maka kita ni ada unsur qadim walaupun kita baharu. Ini akidah yang sesat. Bahkan boleh jatuh kafir. Kalaupun kamu nak pegang Nur Muhammad itu ialah makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah, maka alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada seorang pun yang mengatakan Nur Muhammad itu qadim atau dijadikan daripada nur zat Allah Ta'ala yang qadim. Tidak ada. Semua mengatakan Nur Muhammad itu ialah makhluk, ialah baharu. Itu gitu. Jangan kita terpengaruh dengan fuak-fuak yang batiniah ni. Baik.
Wa hudusu awalimi, dan baharu alam, katanya falasifah tidak biqidamil alam, bahkan falasifah kata bahawa alam ni bukan baharu. Alam ni bukan ada daripada tidak ada kepada ada. Baharu artinya al-mawjud ba'dal adami, al-mutajaddidu ba'dal adami, itu artinya baharu. Nah, baharu artinya daripada ada kemudian daripada tiada, berlaku kemudian daripada tidak berlaku. Itu itu makna orang panggil baharu, mawjud ba'dal adami au mutajaddidu ba'dal adami, itu dipanggil baharu. Jadi semua ni kalau kita tengok baharu. Sebab apa? Sebab berubah. Al-alam mutaghayyirun, bermula alam itu berubah. Berubah pagi petang siang malam, hujan panas kemarau banjir, ikutlah. Kita tengok sendiri mata kepala kita bahawasanya alam ini berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, tiap-tiap benda berubah tu pastilah kita dapat reti kata baharu. Maka dapatlah natijah al-alamu hadithun, maka alam ini baharu. Maka wa kullu hadithin, dan bermula tiap-tiap yang baharu ni, fala buddalahu sani'un, tak dapat tidak ada baginya itu yang membaharukan dia, sang penciptanya. Tiba-tibanya falasifah kata alam ni tidak baharu, alam ni qadim, sedia kala. Itu sedia kala tu sama ada atas jalan illat ke Tuhan sebagai illat, jadi ada alam ni, atau tabiat. Dia falasifah ni ada dua mazhab. Dia panggil mazhab satunya ta'liliyah, yang keduanya mazhab tabi'iyah. Mazhab ta'liliyah ni artinya mazhab yang menjadikan Tuhan sebagai illat bagi maklul. Mana? Iaitu Tuhan tu dijadikan illat bagi maklulnya ada alam ini. Alam ini ada dari kerana adanya Tuhan. Adakah Tuhan menjadikan alam ini? Tidak. Sama seretak ada alam dengan ada Tuhan. Sepertilah gerak cicing pada jari. Kita bergerak jari kita, cicing tu gerak dengan tidak ada berlambatan, walaupun tidak ada berlambatan walaupun 1 second, 1 saat. Bila kita bergerak jari kita, cicing yang ada di jari ni bergerak tu sekali juga. Begitulah. Ada Tuhan, ada alam ni seretak. Itu dia panggil fuq ta'liliyah. Kafir tak fuq ni? Kafir. Tu ingat baik tu. Bukan setakat sesat tu kafir dah. Kemudian yang keduanya mazhab tabi'iyah. Mazhab tabi'iyah ni mereka menjadikan Allah Taala tu sebagai tabiat bagi matbu' adanya alam ini. Bagaimana? Bagi merekanya kena ada syarat dan ternafi manik. Itu syarat nak ada alam ini, pertama Tuhan kena ada satu. Kemudian ternafi manik, tidak ada tegahan yang lain daripada adanya Tuhan. Artinya tidak boleh ada Tuhan selain daripada Allah. Tuhan kena tak ada Tuhan selain daripada Allah. Bila ada dah dua ni, mana ada syarat ternafi manik, maka alam semesta ni ada dengan sendirinya, sama tua dengan Tuhan juga tadi. Qadim juga. Tidak ada permulaan bagi adanya alam ini. Tu tengok. Maka kafir. Kafir lah. Sebab apa? Sebab pada makna dia mengiktikadkan tidak ada Tuhan. Satu. Sebab apa? Sebab tak berhajat ke Tuhan, maka tak ada lah Tuhan. Itu dipanggil mulhid. Ataupun pada makna ada lagi Tuhan lain pada Allah. Sebab tak berhajat ke Allah, bermakna berhajat kepada Tuhan lain pada Allah. Bagaimana tak kufur akidah ni? Maka sebab itulah apabila kita kata Tuhan tu mesti tiap-tiap barang selain daripada dia tu tak boleh lepas dengan dia, berhajat ke dia, berkehendak ke dia, bermakna baharu alam ini dengan sekaliannya. Mana satu kita akan faham. Bihudusil alami bi asrihi. Alam ini baharu dengan sekaliannya, tak tertinggal, tak terkecuali walaupun satu butir pasir, walau satu butir zarah. Semuanya berhajat kepada Allah. Tak boleh lepas dengan Allah. Maka sebab itulah dikatakan makna yang pertama pula kita faham daripada kata iftikarun ilaih tu ialah baharu alam dengan sekaliannya. Baharu alam ni bihudusil alami bi asrihi. Hudusul alami bi asrihi, baharunya alam ini dengan
sekaliannya, tidak terkecuali, walau satu makhluk, walau satu butir pasir, walau satu butir zarah, hatta apakah yang arash ke, qalam ke, luh mahfuz ke, kursi ke, mizan ke, syurga ke, neraka ke, Nur Muhammad ke, apa sahaja makhluk kamu letak nama ikut gila, qalam ke ikut, semuanya adalah makhluk yang tak boleh lepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baharu dengan sekaliannya, tidak terkecuali, itu maksud. Satu. Dan kedua, tiada memberi bekas segala kainat itu dengan zatnya. Tengok. Tuh. Bila kita sebut kata tiap-tiap barang selain daripada Tuhan tu semuanya tak boleh lepas dengan Tuhan, berhajat ke Tuhan belaka, berkehendak ke Tuhan belaka, tak boleh lepas dengan Tuhan belaka. Makna yang kedua pula terheret reti, wa yukhadhu ay wa yufhamu, terfaham mari dalam hati kita. Semua makhluk ni tidak boleh memberi bekah dengan zatnya. Tuh. Sama ada dengan secara illat atau tabiat atau kuwah, sifat kekuatan yang dijadikan oleh Allah pada dia. Hak ni Sayyidi Ahmad Ad-Dardiri dia tolak dalam 3 bait syair. Dia kata mana? Wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Wal fi'lu, dan bermula perbuatan, fit ta'siri yang memberi kesan, fit ta'siri pada memberi bekas. Mana bermula perbuatan yang di atas jalan menjadi sengoti, mencipta sengoti. Laisa illa, tidak adalah ia melainkan lil wahidil qahari jalla wa ala, hanya tertentu bagi Allah Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya, dan maha tinggi pangkatnya. Lalu disebutkan akidah yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, bahkan dikafirkan oleh ahli sunnah wal jamaah ataupun disesatkan. Wa may yakul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Wa man yakul bil quwwatil muda'atih fadzaka bid'ayyun fala taltafiti. Ingat baik-baik tu. Tu sini bucar sini. Tu. Jadi bila kita sebut kata makhluk ni semua tak boleh lepas dengan Allah, bermakna sekalian makhluk ni tidak boleh memberi bekah pada zatnya. Kita tak boleh menciptakan perbuatan kita sendiri. Kita hanya ikhtiar dan usaha saja. Ada kudrat yang baharu, iradat yang baharu. Kudrat yang baharu tu usaha, iradat yang baharu tu ikhtiar. Yang mana tidak memberi bekas. Lalu kita dibalas syurga dengan neraka, pahala dengan dosa, hanya kepada ikhtiar dan usaha kita. Tu laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Baginya apa yang diusahakan baik tu dapat pahala, dan apa yang diusahakan jahat tu di atasnya dosa. Artinya dibalas pahala syurga, neraka, dosa, pahala ni bukan kerana kita menjadikan perbuatan kita, tapi kerana kita usaha. Maka yang menjadikan perbuatan itu hanya Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha ramah, wa ma ramaita idh ramaita. Tidaklah melontar engkau, hai Nabi Muhammad, ketika mana engkau melontar. Tengok. Tu ketika mana engkau melontar, yang kedua tu nak menunjuk kata harus diisnad majaskan perbuatan kita tu kepada kita. Kita makan, kita minum, kita melontar, kita mengajar, kita mengaji, kita mendengar, kita drive, kita memasak, harus. Tapi Tuhan kata ingat, tidaklah ketika mana engkau melontar tu, hai Nabi Muhammad, tidaklah melontar ketika mana engkau melontar itu, hai Nabi Muhammad, walakinnallaha rama. Akan tetapi hakikatnya yang menjadikan perbuatan melontar itu ialah Allah. Allah yang melontar secara hakikatnya.
Secara hakikat. Kenapa? Karena fi'l wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan pada memberi bekah itu tidak adalah ia melainkan hanya pada Allah. Maka yang menciptakan perbuatan itu ialah Allah. Yang memberi kesan itu hanya Allah. Gitu dah. Ingat baik-baik tu. Adapun siapa dia yang i'tiqad, wa may yakul bi tab'i au bi illah. Siapa yang i'tiqad sesuatu perkara kainat makhluk ni dapat memberi kesan dengan tabiat dia. Tabiat api membakar. Tabiat air menghilangkan dahaga. Tabiat makanan nasi ke apa menghilangkan lapar, memberi kenyang. Tabiat kipas memberi angin. Tabiat aircon memberi sejuk. Tabiat lampu memberi cahaya. Yang i'tiqad lagu tu Au bi'illah, atau kerana kipas kita dapat angin, kerana aircon kita dapat sejuk, kerana nasi kita dapat kenyang, kerana air kita hilang dahaga, kerana panadol kita dapat sihat, kerana ni ikutlah. Bukan kerana Allah dah, bukan Allah yang jadi dah. Kerana benda tu ada kita dapat. Fadzaka kufrun inda ahlil millah. Maka akidah seperti itu kufur di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Kafir tu kalau i'tikad lagu tu jangan jaga baik. Mazhab ta'liliyah dan mazhab tabi'iyah ni sepakat alim ulama kita kata kafir. Kemudian baki laginya fuq qadariyah. Apakah kufur dia? Itu berlaku khilaf. Qaul yang marjuh, qaul yang lemah kata kafir juga. Seperti ulama-ulama wara'an nahri itu kata kafir. Qaul yang rajih kata tidak kafir. Sebagaimana Sidi Ahmad Dardi kata, wa may yakul bil quwwatil muda'ati, barang siapa yang mengiktikadkan kainat ni dapat memberi kesan, dapat memberi bekas, dapat menjadikan, mencipta, mengadakan apa-apa perkara, tak kira perbuatan apa, tu dia yang dapat jadikan, dapat memberi kesan, dapat memberi bekas. Dengan apa? Bi quwwatil muda'ati, dengan kekuatan, dengan sifat kuwah yang telah dijadikan oleh Allah padanya. Contoh dia kata, api ini mampu membakar sebab Allah Ta'ala dah jadikan pada api itu kekuatan mampu membakar. Allah Ta'ala sudah jadikan pada api itu sifat kuwah, sifat berkemampuan, sifat berkemampuan untuk menjadikan terbakar. Tu yang i'tikad lagu tu. Nasi memberi kenyang kerana apa? Kerana Allah Ta'ala telah jadikan pada nasi itu sifat kuwah mampu untuk memberi kenyang. Air boleh menghilangkan dahaga kerana Allah menjadikan pada air itu sifat kuwah yang mampu untuk menghilangkan dahaga. Ikutlah apa saja. Panadol mampu memberi sihat kerana Allah Ta'ala telah jadikan pada panadol itu kekuatan, power, sifat kuwah yang mampu untuk menghilangkan demam, memberi kesan pada menghilangkan demam. Maka semua sekali i'tikad lagu tu fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Maka demikian itu akidah ahlul bid'ah wal dhalalah, jangan kita ikut. Fala taltafit, jangan kamu berpaling mengikutnya kan. Tu. Sebab apa? Sebab walaupun dia kata Allah Ta'ala menjadikan kekuatan pada sesuatu makhluk kainat ni yang mampulah kainat tu untuk memberi bekah, pada makna Allah Ta'ala tu lemah dan berhajat pula kepada kainat. Jadi Allah Ta'ala nak bagi sejuk, tak mampu dia kalau tak ada aircon. Berat tu. Allah Ta'ala kalau nak bagi kenyang pada hamba, tak mampu dia kalau tak ada nasi. Berat tu. Padahal boleh-boleh saja Allah Ta'ala bagi kenyang tanpa nasi, tanpa makanan. Nanti Dajjal tu apa Nabi sebut. At-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bit-ta'am. Tu. Jadi banyak perkara lah jadi karuk, jadi i'tikad lagu tu. Walaupun tidak kufur, sebab mereka mengatakan masih lagi Allah yang menjadikan kekuatan kuwah, sifat power mampu untuk memberi bekas tadi itu Allah yang menjadi. Maka kufurnya tu khilaf. Sesat tu sepakat. Habis. Jadi apabila kita kenal Tuhan, kita tak akan i'tikad tu lagu tu. Sebab apa? Kita tahu Tuhan ni mesti dia tak berajak gapo-gapo, moga lain semua tak boleh lepas dengan dia.
Bila sebut kata muga lain, semua tak boleh lepas dengan dia, bermakna muga lain semua baharu. Muga lain semua tidak mampu nak memberi kesan pada zatnya. Itu lagu tu. Faham lagu tu? Tak apa, tak ada hal tu. Kena dah tu Tuhan tu. Tu dah. Habis. Kemudian kata dianya, dan lawannya, lawan bagi pertama dan kedua itulah. Dan lawannya, lawan bagi pertama dan kedua ni, dia ambil faham lagi daripada perkataan iftikaru, al-iftikaru kulli ma siwahu ilaihi tu. Tu berhajat tiap-tiap barang yang lain daripada dia tu kepada dia. Tu. Tu lawan dia. Lawannya, lawan bagi yang pertama dan kedua ni dua pula. Dua pula lah. Bila dua, jadilah empat. Tu. Jadi mesti alam ini baharu, tentu tidak alam ini qadim. Dua. Mesti tidak memberi bekah segala kainat dengan zatnya, tentu tidak. Kainat memberi bekah dengan ilat atau tabiat atau kuwah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada zatnya. Itu. Jadi pak tu. Pak. Tu. Dua hak wajib diiktikad dengan mesti, dan dua yang mustahil diiktikad dengan istihalah. Mesti baharu alam ini sekaliannya. Tentu tidak qadim alam ini sekaliannya. Itu dua. Mesti tidak dapat memberi bekah kainat ini, makhluk ini dengan zatnya. Tentu tidak dapat memberi bekas, dapat memberi kesan segala makhluk kainat ini dengan zatnya. Cara tabiat ke, ilat ke, atau kekuatan dijadikan oleh Allah, tak ada kira. Tentu tidak berlaku. Itu dah. Habis itu. Dan dihimpunkan dengan 18 dahulu itu. Pada hak pertemuan lalu kata 18 yang dahulu tu dihimpunkan, ditambah, dicapur sekali dengan pak. Tu jadi berapa? Jadi 22. Jalan dah. 18 tambah 4 jadi berapa? 22. 22 ni yang masuk, yakni yang automatik reti. Itu makna yang masuk. Yang terheret reti, yang terhambat reti dalam hati kita. Bila sebut makna yang pertama, makna yang kedua. Bila sebut makna hukum ketuhanan yang kedua, iaitu makna hukum ketuhanan yang kedua, berkehendak tiap-tiap barang yang lain itu kepadanya, kepada Allah. Bila kita sebut kata iftikaru kulli ma siwahu ilaihi, dalam hati kita tu 22 aqaidil iman tadi tu perut masuk reti dah, faham selalu dah. Faham selalu dah. Tu terhambat reti tu orang panggil masuk, bukan masuk duduk dalam iftikar, wujud kita bakok, bukan gitu. Tu maksud maksud kata masuk, maksud kata masuk tu masuk dalam hati kita. Faham dalam perut kita. Reti dalam hati kita. Bila sebut kata iftikaru kulli ma siwahu ilaih, 22 perkara tadi terheret reti, terfaham mari, automatik dah kita reti, kita faham dalam kepala otak kita, dalam hati kita. Itu maksud dia. Tu bukan nak suruh wujud kita bakok masuk mana, masuk situ. Bukan gitu. Tu orang panggil tadammun kalau kata. Mengandung serupa dengan ibu mengandung anak tu lah. Anak dalam perut dia kandung gitu. Bukan makna kandung itu. Kalau kita baca lagi kitab-kitab lain kata dan terkandung di dalam makna. Kandung situ makna apa? Terheret reti dengan secara iltizam. Bukan tadammun, tapi iltizamiyah. Kenapa tu dah?
Jadi 22 tu kita terheret betis selalu dah. Bila sebut kata muga lain tak boleh lepas dengan dia, 22 reti dah lah. 22 perkara dia. Aqaidil iman kita tu reti dengan secara automatik dah. Sebab kita belajar dah. Kalau tak belajar nak reti dengan secara automatik macam mana? Kena manual dululah. Gitu Nak kata automatik ni bila dah belajar dah stay. So perkara yang mengaji habis dah. Maka barulah boleh masuk dengan automatik. Orang mengaji kereta lah. Awal-awal nak belajar kereta tu belajar manual dulu. Nak? Tu mana gak gear 1, gear 2, gear 3, gear up, gear under mana, reverse mana. Nak? Tu kena belajar hak manual dulu. Tekan kelas ke apa semua. We pandai hak manual dulu. Boleh dah hak manual ke apa. Go head gear hak auto tak ada apa. Pandai dah. Sama ke? Kita ngaji tu selesai dulu, manual dulu. Mula di hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Naik pula orang panggil sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah, serta lawan-lawan dia pula. Bila dah reti habis sifat tu, barulah dengan secara auto lagu ni. Tu. Faham dengan secara auto ni. Habis. Kemudian dihimpunkan yang masuk. Yani kemudian dihimpunkan aqaidil iman yang masuk. Masuk mana terheret reti, automatik faham, tikai turuk. Tu. Reti, faham. Nampak dalam hati kita. Boleh nak kata kena apa, faham lah. Nah, tu. Aqaidil iman yang masuk. Yang masuk mana yang terheret reti, terhambat mari, terautomatik faham. Tu. Di dalam makna yang pertama, yakni di dalam makna hukum ketuhanan yang pertama. Mana hukum ketuhanan yang pertama? Iaitu istighnaq tu. Istighnaq terkaya tu Nah, istighnaq an kulli ma siwahu. Itu makna yang pertama itu 6 likur. 6 likur ni makna 20 ni lah. 6 likur ni makna 26. Gitu dah. Dia panggil likur. Likur 20. Selikur 21. 2 likur 22. 3 likur 23. 4 likur 24. 5 likur 25. 6 likur 26. 7 likur 27. Kita dah biasa dengan 7 likur lah. Kalau bulan Ramadan ni. Tu bila kau malam Qadar atau Lailatul Qadar, malam 7 likur apa? 27. Tu dah. Jadi 6 likur ni mana 26. 26. Kemudian dihimpunkan aqaidil iman yang masuk dengan secara automatik reti faham di dalam makna hukum ketuhanan yang pertama itu 6 likur mana 26. Tu 26 ni. 26 betul lah. Atas tu sebut 26. Jadi 26 campur 22 tadi. Jadi berapa Dan di dalam makna yang kedua itu 2 likur 22. Jadi 26 campur dengan 22. Itu maknanya. 6 likur campur dengan 2 likur. Mana 26 campur tambah dengan 22. Ngaji matematik pula buat kita ini. Jumlahnya campur 2 tu jadi berapa? Jumlah tu himpunan tadi. Jumlah himpunan. Jadi perhimpunannya 6 likur tambah 2 likur mana 26 campur dengan 22 tu tambah 2 tu jadi berapa? 48 akidah. 48 i'tiqad mu'taqadah. 48 pegangan kita. Yang masuk, yang terheret erti, yang terfaham hari, yang automatik kita nampak dalam hati kita,
pada kata kita, yakni ketika mana kita kata kita silau makna dia, atau kita dengar orang lain kata ke la ilaha illallah. Bila kita dengar orang tersebut la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, 48 tadi tu, 48 aqaidil iman tehek reti dah. Automatik dah faham. Bila orang tu kata tak ada Tuhan melainkan Allah, mana Allah sahajalah Tuhan. Mana Allah sahajalah satu zat yang tak berajak gapo-gapo, muka lain tak dilepas dengan dia. Oh, pada makna Allah lah satu-satunya zat yang mesti ada, tak ada dia tentu tidak. Yang mesti kekal, binasa dia tentu tidak. Yang mesti sedia, baharu dia tentu tidak. Yang mesti tak serupa akan yang baharu, serupa dia tentu tidak. Yang mesti ada cara-cara zat, ada cara sifat, apatah lagi jirim atau arak, tentu tidak. Yang mesti di zatnya ada sifat berkuasa lemah, tentu tidak. Yang mesti di zatnya ada sifat penentu babuk, tentu tidak. Ila akhir. Tu. Nah. Siapa habis hak kita duk mengaji tadi? Teheret reti dah. Tak payah duk bila selesai gitu. Maknanya kita tu teheret reti saja dah. Bila sebut kata Tuhan tu kan reti saja dah. Apa makna hukum ketuhanan? Satu zat tak berajak gapo-gapo. Moga lain tak ada depan dia, hak tu baru layak jadi Tuhan. Jadi 20 ne teheret reti dengan secara automatik. Mana pada kata kita Tuhan tu tak berajak gapo-gapo. 22 teheret reti dengan secara automatik pada kata kita moga lain semua tak boleh lepas dengan dia. Itu habis ingat tu. Inilah mana? Inilah dulapan akidah yang terheret automatik faham bila kita kata la ilaha illallah, ataupun orang lain kata la ilaha illallah, kita yang menjadi pendengarnya, kita akan reti, kita akan faham dengan secara automatik dah. 48 akidah inilah dinamakan pertambatan iman kita kepada Allah. Inilah orang panggil aqaid. Aqaid itu mana? Tambatan, simpulan. Pertambatan iman mana? Aqaidil iman. Simpulan-simpulan bagi kepercayaan. Tambatan-tambatan bagi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Habis. Baru habis bab ketuhanan baru. Kemudian kata dia, dan adapun Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuk, yakni teheret reti bila orang kata Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawa Muhammad itu ialah utusan Allah. Kita sendiri kata atau orang lain kata, kita ni akan reti dengan secara automatik. Itu mana maka masuk. Masuk mana secara lazim. Faham tiket turuk automatik, terheret reti, terhambat mari dalam perut bedah kita. Di dalam perut bedah kita tu. Di dalam perut bedah kita selalu dah senang. Di dalam Muhammad Rasulullah, takut kita duk faham kata, oh dalam mim tu ada sidik, dia ha tu amanah, mim lagi fatona. Bukan makna gitu tu. Kalau lagu tu tadammun, mengandung dia panggil. Mengandung supaya ibu mengandung anak dalam perut tu tadammun. Bukan makna lagu tu. Masuk di dalam ni mana terheret reti bila sebut kata Muhammad Rasulullah. Tu. Maka masuk di dalamnya Muhammad Rasulullah mana terheret reti bila sebut kata Muhammad Rasulullah tu, wajib bagi Rasul itu 3 perkara. Mesti bagi utusan Allah itu 3 perkara. Ini pendapat Maturidiyah. Jadi kita berhenti situ dulu insya-Allah. Kita sambung semula pula. Maka masuk di dalamnya wajib bagi Rasul, mana mesti bagi Rasul itu 3 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam.
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقه علم الشريعة والحقيقة وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله تقبل الله